Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini pada beberapa hari yang lalu saya bercakap mengenai nafkah isteri dan saya mendapat feedback ada yang minta saya bercakap mengenai poligami, dan topik yang mereka minta saya perkatakan ialah nasib seorang isteri bila perkahwinan yang kedua tu tidak didaftarkan. Maknanya tidak ada pengesahan daripada mahkamah. Jadi apakah yang akan berlaku pada isteri kedua tersebut? Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, kita tengok dulu peruntukan daripada segi hukum syarak dan undang-undang. Mengenai poligami ni ada disebut di dalam surah An-Nisa ayat 3. Saya membacakan dia punya terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, tafsirannya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka kahwinlah sesiapa yang baik bagi kamu daripada perempuan lain, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, yakni tentang nafkah dan giliran mereka, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Jadi perkataan yang ada dalam surah tersebut ditekankan kepada adil. Maknanya bukan disuruh nak kahwin 4 kahwin. Itu bukan caranya. Dan dari segi undang-undang, kalau kita lihat daripada segi undang-undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam, Akta Penggal 217 bab 23, saya terus kepada bab 23/2 yang peruntukannya menyatakan permohonan untuk kebenaran dalam ceraian satu hendaklah dikemukakan kepada hakim syar'i mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertakan dengan suatu akuan bertulis yang menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu. So dia ada borang dia. Saya tak akan baca penuh peruntukan ni. Dia ada borang dia. Dalam borang dia tu kita kena tulis lah yang mana yang suami yang propose untuk berkahwin tu, dia akan tulis pendapatan dia, maknanya kemampuan dia lah. Lepas tu nafkah tanggungan dia, dan orang tanggungan dia bakal isteri dia. Jadi contoh yang ni, and then adalah anak, berapa nafkah dan sebagainya. Dan kemudian isteri pertama berapa, misalnya dia tulis 500, isteri kedua kena 500 jugalah. Kalau lebih kurang tu dah tak adil. Jadi ada kesan. Kalau salah tulis tu, kalau isteri pertama bantah, dia kata apa pula isteri pertama dapat 500 kan, saya dapat 300, tak adil, memang tak dapat. Jadi bila dia dah filekan permohonan tu, mahkamah akan menilai betul ke benda ni, dan kalau dia adil dia dapat kahwin. Sebab ni hak untuk berkahwin lagi satu ni adalah hak suami, dan mahkamah yang membenarkan. Tidak perlu kepada kebenaran isteri pertama, tapi isteri pertama ada hak untuk membantah. Dan kalau nak sebut pasal bantahan ni memang berlaku, yang mana isteri akan bagi tahu mahkamah, isteri pertama bagi tahu mahkamah. Pernah berlaku di wilayah persekutuan. Masa tu saya masih chambering lagi, dan saya masuk kuat ni, dan
suami ni kalau tak silap saya seorang pemandu teksi. Dia nak kahwin lagi satu dengan janda, anak 4 ke anak 6, Allahualam, saya dah lupa. Tapi bila masuk mahkamah, isteri pertama bantah. Bantah, memang bantah sakan lah. Dia bantah, dia kata, Yang Arif, macam mana saya nak benarkan suami saya ni kahwin lagi satu? Sudahlah, semput nafkah yang satu tu, saya sensor sikit lah. Nak saya dapat pun 3 bulan sekali pun belum tentu, sebab dia semput. Malam-malam saya kena urut dia. Jadi lepas tu rumah pun dah berapa lama tak bayar sewa. Jadi dah berlaku hujah-mujah begini, mahkamah tolak dia punya permohonan poligami. Sebab dia tidak mampu. Yang ni daripada segi nafkah batin dah koyak dah. Nafkah zahir apakah lagi kan, sebabnya bila dia sakit dia tak boleh kerja, bini dia pertama dia yang jaga. Itu satu contoh. Jadi yang paling penting ialah perkahwinan tu, yang kedua, ketiga, keempat ni mesti disahkan oleh mahkamah supaya hak semua pihak, isteri pertama, isteri kedua, ketiga, keempat ni dilindungi oleh undang-undang. Okey. Now, ada juga kes di mana dia file, memang dia file, dia ikut undang-undang, dia file di mahkamah. Mahkamah mendapati dia tidak mampu. Maka mahkamah tolak dia punya permohonan. Jadi lelaki ni kadang-kadang dah semangat sangat nak tambah bini, diorang akan cari jalan dan akhirnya mereka akan berkahwin di luar negeri. Contohnya kalau di Malaysia ni samalah, di Brunei pun mereka akan lari ke Indonesia, ke Thailand dan bernikah di sana. Okey, bila dah selesai pernikahan, mereka balik ke Brunei dan memohon untuk disahkan oleh mahkamah. Jadi mahkamah akan lihatlah kalau cukup dia punya syarat-syarat, rukun-rukun yang penting, misalnya ada suami, isteri, wali yang adil, 2 orang saksi yang adil dan ijab dan kabul, semua ni ada, semua cukup rukun-rukun nikah ni semua, maka mahkamah akan sahkan. Dan bila mahkamah mendapati permohonan poligami ni tidak dibuat mengikut mengikut undang-undang, maka dia akan didapati melakukan 2 kesalahan, iaitu kesalahan bernikah tanpa kebenaran mahkamah dan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah. Ada 2 lah, dan kalau di Brunei tak silap saya denda 2,000 ataupun 6 bulan penjara. Biasanya mereka akan bayar denda lah dan akan minta mitigasi daripada mahkamah untuk kurangkan denda tersebut. Penting sekali lagi saya katakan penting perkahwinan ini disahkan oleh mahkamah. Dan penting juga kalau permohonan poligami itu yang macam saya kata tadi, borang tadi, yang meletakkan nafkah isteri 500 dan sebagainya, sangat penting. Jadi bila mahkamah membenarkan, mahkamah akan memerintahkan suami akan bayar nafkah bakal isteri tadi 500 bulan. Okey, apa akan jadi jika suami engkar? Dia tak bayar nafkah ni, isteri boleh membuat apa orang kata saman madin perhakiman, sebab dah ada perintah. Dan pernah berlaku, contoh suami kata poligami, dia nak mohon poligami, dia kata isteri pertama dia bayar 1,000, isteri kedua dia bayar 1,000. Sekali kahwin 2-3 bulan, entah kena marah ke kena rembat dengan isteri pertama, tak balik-balik rumah isteri kedua, tak bagi nafkah. Jadi isteri kedua ni file lah sama madin, file dan memang kena bayar lah, kena bayar
mungkin kalau dah setahun dia tak bagi, kalau 1,000 sebulan, maknanya 12,000 lah setahun. Bayangkan kalau dia tak bayar 10 tahun. Sebabnya dah ada perintah, you dah janji dengan awak dah janji dengan mahkamah gitu, memang kena bayar lah. Dan kalau ditulis itu dalam bentuk wang tunai lah ya. Ada juga yang kes dia kata okey, memang saya tak bagi 500, tapi saya hantar ikan hari-hari kat rumah. Mahkamah tolak benda tu, sebabnya dalam awak punya permohonan poligami dulu tulis RM500 bukan RM500 ikan. Ditolak. Okey, tu satu. Kalau tidak register, tak disahkan di mahkamah, dia kahwin dekat Siam, dia balik ke Brunei atau ke Malaysia, dia buat tak tahu, dia tak register. Mungkin dia tipu isteri pertama dia kata dia ada bisnes dekat Thailand, lepas tu bisnes dia itulah kahwin lagi seorang. Bila balik dia tak register, dan isteri kedua buat pun faham keadaan suami dia, mungkin isteri pertama garam ke apa, jadi takut dia pun kesian kat suami dia, tak buat apa-apa. Jika berlaku keadaan begini, maka hak isteri kedua daripada segi undang-undang tak ada. Sebabnya perkahwinan dia tu tak didaftarkan. Rekod perkahwinan dia tidak ada. Nak mohon cerai tak boleh, nak kalau suami abaikan nafkah pun dia tak boleh tuntut. Jadi lagi teruk kalau dia berduaan dengan suami ni, jiran dia pun tak tahu dia kahwin, orang report. Dah satu hal lagi, halwat. Dan halwat dekat Brunei sekarang ni, kalau tak silap saya, bab 196 Akta Jenayah Syariah 2013, 6 bulan penjara, denda 4,000. Yang main-main. Kalau dah satu hal kena tangkap halwat. Kalau pregnant lagi, apa nak buat? Jadi masalah lagi, dah kena dakwa jenayah pula, dah kena selongkar, cari pula sijil nikah tu, kalau kena hilang pula lagi kan, dah lambat sangat, dah lama sangat tak tahu. Lagi satu masalah. Jadi untuk menyelamatkan diri, especially isteri kedua, suami dia kadang-kadang ada yang jenis nak takut. Satu, dia memang yalah, hati tu besar sangat nak kahwin dua, tapi takut kat isteri pertama. Jadi dia sorokkan daripada pengetahuan isteri pertama. Jadi isteri kedua ni perlu tahu juga dia ada hak. Dia mesti, jika suami dia tak mau buat, dia try, dia kena mohon benda ni. Pregnant satu hal, dah beranak satu hal lagi. Nak kena sah taraf anak tu, kena sahkan dulu perkahwinan. Itu satu. Jika berlaku apa-apa kepada suami pertama ni, kena suami ni time COVID-19 ni kan, pergi lepak pula kat kedai kopi. Sekarang ni masalah dekat Malaysia ni orang degil lah. Dah kena tambah 14 hari lagi kan, padam muka. Sebab degil lah tu. Dia lepak pula, kena COVID-19, meninggal pula dia. Ni saya bagi contoh lah, bukan minta-minta. Meninggal pula dia. Jadi isteri kedua ni pula time suami meninggal tu dia pregnant. Dah masalah. Kedua, dia nak apa yang kalau ada harta pencaharian, tak dapat nak tuntut. Sebab dia daripada segi undang-undang tidak ada hak. Itu yang jadi masalah. Dan kalau masih hidup kena tangkap halwat, dah satu masalah. Kena tangkap kes zina lagi, Brunei atau undang-undang jenayah syariah dah berkuat kuasa. Jadi paling penting sekali, paksa dengan suami itu untuk register, supaya you dapat
dapat hak daripada segi nafkah bulanan, puan-puan, daripada segi nafkah. Sebab semalam saya dah cakap nafkah ada 3 perkara, makan minum, tempat tinggal, pakaian. Ini suami kena provide. Tak kira you isteri pertama, kedua, ketiga, memang suami kena provide. Tapi bila you tak ada hak, you nak minta siapa? So paksa kan. Yang ikut sedap je nak kahwin lagi satu, sebab penekanan daripada An-Nisa ayat 3 tadi tu adil. Undang-undang berkata adil, patut dan perlu. Patut dan perlu ni bila suami ni dia baik pada isteri pertama dengan anak-anak, lepas tu dia ada duit lebih, dia nak kahwin lah, tu memang patut dibenarkan. Tapi macam kes yang pertama tadi yang saya cakap tadi, tak patut dan tak perlulah. Sebabnya daripada segi zahir dah tak cukup, daripada segi batin hampir tak. Jadi tak dapat. Jadi ini sangat penting. Puan-puan kena protect, kena lindungi diri dengan penggunaan undang-undang. Jadi bila ada undang-undang, you boleh mohon. Jadi tidak adalah suami mempermainkan isteri. Dan suami pun kalau memang dah duit banyak, sihat tubuh badan, nak kahwin tak ada orang nak larang. Tapi mesti dalam konteks adil tu. Patut dan perlulah. Patut dan perlu ni banyak lah. Isteri pertama tak dapat memberi zuriat, dia duit banyak, lepas tu sihat tubuh badan, dia dah bagi kemudahan semua pada isteri pertama, ada rumah, banyak rumah yang dia boleh tempatkan isteri kedua. Jadi itu boleh. Lepas tu isteri pertama ada sakit ke apa ke, bab begitu boleh. Tapi kalau isu pasal tak boleh memberi zuriat ni, suami pun kena check juga. Kadang-kadang guna alasan tu, tapi bila check isteri subur, suami pula yang ada masalah. Jadi tak boleh, kita tak boleh take for granted. Isteri kena periksa lah juga. Ada kadang-kadang ini bab jumpa buat apa ni, buat gathering alumni dan sebagainya, terjumpa kasih lama, kahwin. Walhal pada masa yang jumpa tu dah ada kencing manis dan sebagainya, actually tak boleh kahwin luar negeri. Tu masalah. Ada juga yang buat gitu. Sekali dah sah nikah, sekali dia memang betul keputusan mahkamah yang pertama tadi yang menolak dia tu memang betul, sebab dia tak mampu. Jadi isteri pertama tengok tak adil gini, dia mohon lah. After berapa tahun, 3-4 tahun baru dia mohon. Dia mohon fasah pasal kegagalan suami memberi nafkah zahir dan batin. Asyik-asyik pergi rumah isteri kedua je kan. Tu dah tak adil. Kadang-kadang masa dia bercinta dengan bakal isteri pun dah tak adil lah. Asyik dating je seminggu tu, 2 minggu sekali baru balik rumah. Tu dah tak adil. Jadi benda-benda gini mahkamah akan tolak. Daripada awal lagi tak adil. Tapi kadang-kadang kalau dipikirkan bagi mengelakkan dia bertanggungan daripada segi hukum syarak berzina pula dia jalan, kadang-kadang mahkamah bagi. Tapi at the end of the day, dia tak mampu, maka you boleh, at least kalau benda tu register, you boleh mohon pada mahkamah untuk dapat cerai. Bila dapat cerai, you boleh mohon nafkah iddah. Bila ada anak, nafkah anak you boleh tuntut. Ada harta pencarian boleh tuntut. Ada boleh tuntut muta'ah. Kalau dia gagal memberi nafkah sepanjang perkahwinan you dengan puan dengan suami tadi, puan boleh tuntut berapa bulan tertunggak. Misalnya biasa dia bagi 300, tiba-tiba dia menghilangkan diri, dia tak bagi 5 bulan. 5 bulan tu dah 1,500 duit juga tu kan. Jadi pastikan bila dah berkahwin, sama ada bila anda seorang isteri kedua, ketiga, keempat, pastikan daripada segi undang-undang hak anda tu dijaga, dipelihara dengan daftarkan, sahkan nikah. Bila sahkan nikah, misalnya you lahirkan anak, at least sah nikah, anak tu boleh disah tarafkan
oleh undang-undang. Jadi bila anak tu sah taraf, dia boleh dapat nafkah daripada suami tadi. Jadi saya harap penerangan saya tu tadi cukup. Inilah yang perkhidmatan yang saya boleh lakukan, sebab nak pergi mahkamah pun dah tak boleh sebabnya masalah COVID-19 ni. Saya pun faham keadaan ni. Jadi saya rasa lebih selamat buat masa sekarang ni tidak pergi ke mahkamah jumpa orang ramai, kerana ada seorang COVID-19 masak tu. Saya memang fobia jugalah dengan COVID-19 ni, kena macam zombie je. Okay. Jadi saya akhiri saya punya talk santai saya ni. Kita mohonlah kepada Allah SWT melindungi kita daripada penyakit COVID-19 ni. Rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin berdoa. Semoga anda semua dilindungi Allah SWT. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau ada soalan, saya suka juga buat benda gini daripada tak ada benda nak buat. Makan perut pun dah. Ingat isteri yang mengandung, suami pula yang macam perut dah 3 bulan. Tanya soalan, saya you boleh juga pergi ke YouTube Norin Syahri. Ini akan saya masukkan ke sana juga. Lepas tu you boleh email saya Syahri SHAHRAY 24@gmail.com, ataupun di office email saya syahri@yhplaw.com, ataupun pergi ke Facebook saya, PM saja, tanya je, tanya. Sebab ilmu ni bila kita kongsi, dia makin bertambah, dia bukan makin berkurang. Jadi tanya saya sedia memberi pandangan saya lah macam ni, supaya semua orang dapat lah. Saya harap penjelasan saya tu senang faham. Yang di Malaysia dah kena tambah 14 hari ni, tolonglah patuhi patuhilah arahan kerajaan supaya tidak keluar. Duduk kat rumah, tak ada hal penting jangan keluar lah. Degil sangat kan, tambah lagi 14 hari kan. Kadang rasa macam geram juga kan. So patuhilah arahan kerajaan. Dan di Brunei alhamdulillah so far keadaan sangat terkawal lah. Dan di sini memang kerajaan galakkan berzikir dan sebagainya. InsyaAllah dengan pertolongan Allah SWT juga kita semua akan dilindunginya. Jaga keluarga, jaga diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.